laksanakan dasar 11 dasar yang telah pun saya bentang dalam kita punya sidang dewan yang lalu, iaitu secara langsung saya cakap, nombor 1, meningkatkan kerjasama interagensi. Cuba bekerja sama di antara satu sama lain. Jangan kita kerja seorang-seorang dalam silo masing-masing. Kita dah buat dah Blue Ocean Strategy, semua dah kita panggil sama-sama. Kita cuba kerja sama sebagai agensi yang bekerja sama. Jangan buat hal masing-masing. Jangan tak boleh bekerja sama. Itu saya tak mau dengar lagi. Bekerja sama antara satu sama lain, interagency cooperation. Ya, kena buat untuk kita meningkatkan lagi produktiviti kita, meningkatkan lagi gerak kerja kita. Kita duit tak banyak, kita punya allocation tak banyak, tapi kalau kita kumpulkan 2-3 agensi dan kita jadikan sebagai kumpulan, kita akan boleh mendapat gerak kerja yang baik dan hasilnya juga sudah pasti baik. Nombor 2, memantapkan pelaksanaan dasar jaringan keselamatan sosial. Ini masih lagi sebagai dasar utama kita. Saya katakan tadi nak membangunkan negeri, tapi jangan lupa kita mesti teruskan kita punya agenda mensejahterakan rakyat melalui dasar jaringan keselamatan sosial. Dasar untuk memudahkan rakyat, dasar untuk menjaga rakyat, dasar untuk tidak mahu lihat rakyat tertekan dan tak mahu lihat lagi ada orang yang menderita tanpa mendapat apa-apa bantuan ataupun mendapat apa-apa pertolongan daripada kita. Itu penting. Dan nombor 3, merakyatkan maklumat. Maklumat perlu dirakyatkan. Maklumat yang ada di kita ini jangan kita simpan. Maklumat yang baik perlu kita war-warkan. Lepas ni kan balik, panggil ketua jabatan, panggil anak buah, bercakap. Kalau kita pengarah, panggil ketua-ketua unit, ketua sektor kita, bagi tahu apa yang kita dengar. Dan dia pula pastikan dia panggil dia punya mesyuarat unit-unit dan juga jabatan dia, supaya maklumat ini sampai semua. Itu kepada kita, kepada orang ramai. Macam mana kita nak merakyatkan maklumat? Agensi-agensi yang dipertanggungjawabkan mesti pastikan maklumat kerajaan yang tepat ini, yang betul ini mesti sampai kepada rakyat. Jangan sampai yang tak betul. Jangan kita biarkan rakyat tak mendapat maklumat yang tepat, kerana nanti bila mendapat maklumat tak tepat, dia akan jadi bumerang. Dia akan menghentam kita balik. Macam GST ini, itu dah jadi bumerang. Patutnya dah baik ni, GST ini satu sistem cukai yang baik, iaitu satu sistem yang amat telus, sistem yang amat efektif, yang orang tak akan dapat lagi. Peniaga yang dulu tak bayar cukai tak dapat lagi, tak akan dapat lagi. 40% ya, 40% 40% daripada ekonomi kita merupakan ekonomi apa yang dipanggil sebagai ekonomi gelap, ekonomi tidak formal. Government have lost 40% of revenue. 40% ekonomi gelap ini tak bayar cukai. Ini sebenarnya yang nak dijaga oleh kerajaan ni. 40% lebih kurang 22 ke 25 bilion kerajaan rugi setiap tahun dari segi pendapatan. Itu sebabnya kita nak gunakan, nak gantikan, nak menggantikan, saya ulang lagi, nak menggantikan sistem cukai yang ada ini, sedia ada ini, dengan satu sistem cukai yang baru bernama GST. Maka GST inilah merupakan sistem cukai yang terbaik. 163 negara dalam dunia dah menggunakan sistem ini, dan ternyata ia satu sistem cukai yang amat efektif, yang boleh menolong kerajaan menguruskan sistem percukaian dalam negara kita. Macam mana pula orang boleh kata pergi merayau-rayau, pergi tengkek kat bongek kobar ini membebankan rakyat, mengaung-ngaung lah nenek makcik kat tengkek, apa hal ini dia nak kono cukai? Apa pasal? Apa kono mengono GST orang tengkek? Apa kono mengono GST orang bongek? GST ini menggantikan, saya ulang lagi, menggantikan sistem cukai yang telah sedia ada. Bukan kita buat satu sistem cukai baru, ni lagi satu sistem cukai, barulah kata membebankan orang ramai. Kalaupun tak ada GST, saudara sekalian, sistem cukai dah ada dah. Sistem cukai SST kita panggil sekarang, Sales and Services Tax.
yang mana lebih tinggi, iaitu hampir 16% sale and services tax. Kita nak hapuskan sale and services tax ini, kita gantikan dengan GST, good and services tax, yang cuma ada 6%. Tak akan clear tak? Are you clear tak? Pegawai pejabat awam mesti clear on this. Kalau tidak nanti kita tak clear, orang kata DU pun tak hati. We are going to replace. We are not going to add another tax regime over and above the existing tax system. We going to replace, kita akan ganti 15% punya SST kepada GST yang 6%. Dia kata ini menambah beban orang lagi. Apa pula menambah beban pula? Kalau tak ada pun GST ini, cukai sistem saya dah ada. Bahkan sepatutnya jika SST ini ditarik keluar, digantikan dengan GST ini, saudara sekalian, barang patut jadi murah. Tetapi kita tak berani cakap barang boleh jadi murah kerana peniaga kat luar itu tidak akan turunkan harga barang. Ini yang kita poning kepala. Jadi kita katakan dia akan untuk sementara waktu, dia lama-lama dia akan turun. Terpulanglah kepada kita pejabat awam, iaitu agensi-agensi seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kepenggunaan dan Koperasi bekerja kuat-kuat untuk kita pastikan supaya pengguna tidak menjadi mangsa kepada ketamakan peniaga-peniaga di luar sana. Jadi jangan kita dengar cakap orang khabar GST ini akan lebih membebankan rakyat. Dia tak akan membebankan rakyat. Tambahan pula, saudara sekalian, GST di Malaysia ini satu-satunya sistem GST yang mengeluarkan pula barang-barang keperluan utama makanan kita dan keperluan utama yang lain. Boreh tak kono, topung tak kono, gula tak kono, minyak masak tak kono, semua tak kono lah, sayur tak kono, ikan, daging. Poi pasar hampir, saya nak kata 100% kan bohong pula. Pergi ke pasar, 90% barang di pasar adalah merupakan barang tak dikenakan cukai. Boli sawi tak ada cukai, boli toge tak ada cukai, boli tahu tak ada cukai, boli ikan tak ada cukai, boli apa lagi? Kalau boli beg Gucci kat pasar kono lah, tapi tak ada beg Gucci kat Bukit Bintang. Jadi pergi pasar tak ada kono, tak ada pun barang. Bahkan kita nak tanya sekarang, yang orang kata membuatkan, bagi tahu kerajaan apa lagi barang keutamaan, makanan keutamaan, keperluan utama harian yang masih belum ada di dalam senarai tersebut. Kadang-kadang kita di Sabah, Sarawak, kita tak tahu. Ada orang yang sana makan harian dia sagu ke apa kan. Kita boleh masukkan sagu? Masukkan. What is so difficult about that? What we want to do is we want to make sure this 40%, the culprit outside there, 40%, which we have lost 40% equivalent to 25 billion per annum revenue. We have lost all this one. Ini yang nak kita pegang. Jadi yang beramai-ramai naik bas, 2 bas berpalung sampai ke Lumpur, apa hal? Yang pakcik kat bongek melenting-lenting mengaung-ngaung, pasal apa? Pasal Wan janganlah pasal kejap punya Wan sabarlah Wan, tak kono Wan dah. Wan boleh apa? Wan makan sirih tak kono dah Wan, apa bondo yang Wan goram ni, jangan dong cakap cucu Wan yang duduk dekat Datuk Keramat tu, dia tu dah rusak dah, cakap macam tu. Taurangkan betul-betul, kita penjawat awam taurangkan betul-betul supaya maklumat yang tepat ini akan dapat diterima dan dapat dipakai oleh orang kampung. Ya, itu tentang GST. Saya malah nak ulas selalu badan. Kadang-kadang orang bercakap pasal GST, laki lah bagi poning orang kan. Saya dengar ada satu seminar GST Datuk Mufti. Puas saya berzikir tak terbuka hati saya. Tak apa-apa bondo cakap Jadi Datuk SUK penceramah GST ni konolah bagi air pun orang hati sikit. Makin confuse orang dengar dia punya apa. Nombor 4 tadi meraihkan maklumat. Nombor 4 ialah memantapkan peranan institusi akar umbi. Siapa-siapa ya jabatan agensi yang berurusan dengan institusi akar umbi, jaga elok-elok. Akar umbi ni kena jaga. Institusi akar umbi ni kokoh, mesti kuat. Pokok ni kita nampak atas tu cantik, tapi yang bekerja tu dalam tanah tu akar umbi tu.
Yang mencari zat makanan, yang mencari air, yang mencari apa, tu dalam tanah tu. Yang malam-malam cantik tu kan teh tu, heboh ya teh tu. Yang kuek kat bawah. Kuek akan umbi, kuek lah pokok. Subuh akan umbi, subuh lah pokok. Tapi makan dek nanai 10 hari pokok tu daunnya pun luruh lah. Tak lama besok tumbang. Jago akan umbi. Okey? Ingat kan? Jago akan umbi. Barisan Nasional menang 9 dia akan umbi tu. Bukan kek pokan. Saya cakap tuan-tuan, jaga akar umbi. Itu sebab saya buat akar umbi punya institusi mesti kuat, supaya pastikan rakyat yang menjadi akar umbi, jentera yang menguasai dan juga mentadbir akar umbi mesti kokoh dan mesti kuat. Jangan kita pandang endah tak endah dengan orang-orang akar umbi. Itu sebabnya kita buat satu unit, iaitu unit penyelaras dan pemantau jentera akar umbi. JKKK kita akan pantau. Kita akan tubuhkan JPP, Jabatan Kuasa Penyelaras Penduduk di taman-taman. Taman sekarang dah banyak. Orang dah ramai duduk pokan. Orang dah ramai duduk taman. Kat kampung ada JKK. Boleh dia ngadu kat JKK. Kat pokan dia nak ngadu kat siapa? Nak ngadu kat RT NGO dia tak boleh apa. Kita nak tubuhkan JPP, Jabatan Kuasa Penyelaras Penduduk, supaya dia berfungsi macam JKKK. Tak lama lagi kita akan lantik, sebab kita nak perkokohkan institusi akar umbi dalam negara kita. Okey? Itu penting. Jadi jabatan-jabatan, agensi-agensi yang berurusan dengan akar umbi, pastikan kita mempunyai gerak kerja yang tersusun, gerak kerja yang baik untuk memperkokohkan institusi ini. Mengkaji semula, nombor 5, mengkaji semula proses cara kerja. Saya cakap tadi, kalau ada yang dah archive, ada yang dah tak relevan lagi, kaji semula dan bawa ke tengah. Nombor 6, mengoptimalkan sumber. Tadi saya katakan, kita interagensi, optimalkan sumber kita. Jangan kita bergerak seorang-seorang. Dan mesti ingat, saya nak latih lah, ya, seperti mana saya katakan, saya nak latih supaya kita latih diri kita macam dunia korporat. Every dollar that we spend, we must make sure that what is the return. Every dollar that we invest, we must expect certain return. Return dia dalam bentuk untuk kita pastikan supaya ada dividen. Ya. Dalam kita dunia persendirian, dunia korporat, kita bukan belanja secara belanja saja. Kita belanja kerana kita memerlukan return on our bottom line. Ya. Jadi jangan kita pakai belanja, tak faham lah. Sebab bajet dah ada 8 juta, kita belanja lah. Tak payah faham. Sama ada belanja 8 juta tu dapat faedah tu pun tidak, return kepada orang kampung dapat ke tidak, orang ramai menerima faedah ke tidak, kita tak peduli. Jangan macam itu. Every dollar that we spend, every dollar that we invest, you must expect there's good return. The good return must be to the stakeholder dan juga orang ramai. Ya. Kita buat elok-elok supaya jalan cantik, buat pemotung buat elok-elok, boleh boneh elok-elok, pak. Jangan boneh dah makan kat nanai. Ya. Nombor 7, penekanan kepada pembangunan inovasi dan kreativiti. Kreativiti mesti ada. Jangan tak ada kreativiti. Orang yang dah tak ada kreativiti, inovasi ni tahu apa jenis orang kan? Kita sebagai manusia ataupun ketua jabatan dah tak ada kreativiti, tak ada inovasi, apa orang kata? Zombie. Zombie. Dia jalan. Itu zombie tu. Tak tentu arah apa. Datang pejabat tak tentu arah. Pergi kangku 10 pergi minum kopi, pukul 5 balik, tak tentu arah. Zombie. Tak ada arah tuju. Berpimpin tangan. Jangan jadi zombie. Saya tak nak zombie dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sembilan. Saya nak orang yang kreatif. With the creative mind, you can be an inovasi. Inovasi bermula daripada kreativiti. Okey? Kreativiti. Ketua jabatan pula saya ingatkan sini. Ini dengan semua orang, ya. Ketua jabatan tengok anak buah yang kreatif, janganlah tahu marah pula. Galak kan? Kau ni apa lah buat ni, tak macam ni selalu ada. Dia dah biasa buat selalu. Business is not as usual anymore now. Okay? Jangan ingat business as usual. Business not as usual anymore. Dengan transformasinya, dengan ICT-nya, dengan perubahan sekitar kita,
business not as usual anymore. Kita must be creative dan galakkan anak buah kita, creative thinking mereka itu kita selaraskan dan kita gilam supaya mereka lebih berkreatif dan berinovasi di tempat kerja masing-masing. Jadi bila kita boleh buat ni, alhamdulillah. So teruskan. Saya tengok banyak berubah. Dulu matahari sini, sekarang matahari sini. Matahari dah senyap tu. Itu menunjukkan apa? Matahari tak lama besar. Kalau terbit sana, kita capek lah. Bakal lah kerja aku. Banyak umur kan. Jumpa mufti lah elok. Makin lama makin lagi. Dulu situ. Jangan sini. Ya, dunia dah makin lama, makin nak menemui akhir zaman. Jadi kita buat kerja elok-elok. Ya. Sambil kita bekerja, niatkan kita beribadah. Sambil kita bekerja, niatkan beribadah. Nak keluar, beribadah. Bertawakal, tawakal lazi ya ta'lamuna innahu lillah ta'ala. Okey. Keluarlah pintu. Mana tahu ajal kita tak panjang kan? Ajal tak panjang, sekurang-kurangnya kita melangkah pada rumah itu kita dah bertawakal untuk kita meniatkan kita nak beribadah.